آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وسننه أي الوضوء 10 أشياء وفي بعض نسخ المتن 10 خصال. التسمية أوله وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. فإن ترك التسمية أوله أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأت بها. وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة ويغسلهما 3 إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون القلتين. فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء، وإن تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما. Ada bilik Tak. Ada bilik Ahmad ada kitab sini. Semua ada kitab Ada kitab. Baik. Baik, tadi itu perkataan musannif rahimahullah dan perkataan syarah rahimahullah. Jadi kata musannif wa sunanuhu. Jadi selepas musannif rahimahullah terangkan rukun-rukun wudu, selesai membicarakan rukun wudu, dia datangkan pula dengan sunan-sunan wudu. Dia iringi dengan sunan-sunan wudu. Jadi kata musannif wa sunanuhu. Jadi dhamir ha tu wa sunanuhu, syarah kita tolong tafsirkan wa sunanuhu ai al-wudu'i. Kenapa kita baca wudu'i? Sebab ha tu dhamir tu di tempat mudhafun ilaih. Jadi kita akan baca ikut tu. Kalau dia nasab lah. Kalau yang nak ditafsirkan tu nasab, kita akan baca nasab. Kalau yang nak ditafsirkan tu ja. Jadi dan sunat-sunatnya, yakni sunat-sunat wudu 10 asya, ada 10 perkara. Dah tu ada sunat-sunat wudu tu 10 perkara je ke? 10 perkara ni dengan sekira-kira apa yang disebut oleh musannif. Dia tidak menafikan bahawasanya sunat-sunat wudu ni ada lebih lagi. Masuk dalam hasyiah. Pelan-pelan sikit, takut tak biasa lagi, sebab kita nak masuk dalam hasyiah. Sebab kita akan baca matan dan juga kita akan masuk juga dalam syarah. Lepas tu kita akan turun masuk dalam hasyiah. Jadi ada 3 lah. Ada matan, ada syarah dan ada hasyiah dia. Jadi takut mana satu ni saat ni. Lagi bila nak cakap qauluhu tu merujuk nak masuk hasyiah tu. Sebab yang qauluhu tu hasyiah tu. Maksudnya hasyiah macam tu lah, ada qauluhu. Lalu dia akan terangkan lagi lah. Ada kadang panjang, ada kadang pendek. Tengok dalam qauluhu 10 asya, 10 perkara. Ai bihasabi ma dzakarahul musannif. Yang kata 10 perkara tu dengan sekira-kira apa yang menyebut akannya oleh musannif. Wa illa, dan jika kami tidak cakap macam ni, fahiya tazidu ala zalika. Maka sunat-sunat wudu tu lebih lagi atas yang demikian tu, lebih daripada 10 lagi. Hatta addaha ba'duhum, sehingga kan
sebahagian ulama telah membilang akan sunat-sunat wuduk tu hampir nahwa khamsina sunnatan. Dekat 50 sunnah. Dekat 50 sunnah, iaitu sunnah-sunnah yang ada pada wuduk. Sunat-sunat wuduk. Waqad asyara al-syarihu lidzalika, dan syarah kita telah mengisyaratkan kepada yang demikian tu, kepada aqad asyara syarihu lidzalika, bagi kita nak kata lebih lagi daripada 10 ni. Ini likauniha tazidu ala zalika biqaulihi, dia isyaratkan dengan kata dia nanti di belakang, nanti tu belakang kitab, nanti nak dekat habis nanti, wa baqiya lil wudu sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalat, dan ada berbaki lagi bagi wuduk ni sunat-sunat yang lain yang disebut dalam kitab yang besar-besar. Maknanya itu ada isyarat daripada syarah kita ni, Syekh Ibn Qasim, bahwasanya di sana ada lagi sunat-sunat wuduk yang tidak disebut di dalam kitab ni. Baik. Kemudian yang perlu kita tahu, kitab ni Syekh Abu Syuja' ni dia imla'kan kepada murid dia. Imla' ni guru cakap, anak murid tulis. Jadi bila imla' kepada murid ni, jadi kadang-kadang tak sama, nuskhah tu tak sama. Ada kata asyaratu asya, ada kata asyru khisal. Lepas tu banyaklah nanti kita tengok dia sebut tentang nuskhah. Sebab nuskhah berbeza-beza. Yang ni tulis macam ni, yang ni tulis macam ni. Sebab tu dalam kiraan pun kadang tak sama. Kira kadang ada 11, kadang ada 10. Ni kita tengok sikit masuk sambung tadi. Wa'atu ridha 'ala al-musannif wa baqiya lil wudu' sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalat. Betul wa'atu ridha 'ala al-musannif bi anna al-madhkur fi kalamihi ahada asyara fa kaifa yaqul asyaratu asya. Dan dikritiklah atas musannif dengan bahasanya yang disebut dalam perkataan dia ni sunat-sunat wuduk ni ada 11. Jadi macam mana dia boleh cakap 10? Wa ujiba, wa aturida, maka wa ujiba dijawab bi anna fi ba'din nusakh hadful muwalah. Hadfal muwalah dijawabkan dengan bahasanya pada sebahagian nuskhah ada hazaf muwalah, tak kira muwalah tu. Wa alaihi yasihul adad, maka bila kita hazafkan muwalat maka jadilah 10. Sahlah kita bilangan tu 10. Ataupun bi annahu adda takhlil bi qismaihi sunnatan wahidatan wa in ta'addada mahalluhu. Ataupun takhlil dia sebut 2. Jadi dia kira 1. Nanti kita akan tengoklah dalam matan takhlil dia sebut 2. Takhlil asabi' dengan takhlil lihiyah. Jadi bila dikira 1 jadilah 10. Ataupun kita tanggung macam tu. Dengan 2 bahagian dia tu, dia kira 1 sunnah saja, walaupun berbeza-beza pada tempat. Cukup. Okey. Masuk. Takut kalau kita kira lagi dapat sebelah ni. Ini jawab dia lah. Jadi sunat-sunat wuduk ada 10. Sunat-sunat wuduk ada 10. Sebab tu kalau nak masuk Asyah ni, sunatnya orang tu dia dah ada pernah mengaji dah. Jadi sedap dah kalau nak masuk. Dari awal-awal sekali dia masuk mengaji, dia terus pergi Asyah. Memang pening kan. Syarah pun dia tak pernah biasa lagi, tiba-tiba dia main Asyah dah. Tiba-tiba Asyah ni dia cerita bab matan lah, cerita bab nuskhah lah, apa semua memang pening. Sebab tu kalau orang sekadar orang mengaji, untuk permulaan mereka akan mengaji matan Abi Syuja' dengan syarah dia saja. Mereka tak masuk lagi Hasyah. Lepas tu baru masuk Hasyah. InsyaAllah lah pelan-pelan lah. Kita pun dah masing-masing ada yang dah ikut pengajian Muqaddimah, ada yang ikut dulu ni pun ada baca Safinah sikit, atau dah baca Al-Budur. Cara Risalah Jami'ah. Baik, kata syarah, wa fi ba'di nusakhil matni asyru khisal. Dan pada sebahagian nuskhah matan 10 khisal.
sama je lah. Asyratu asya, asyru khisal, sama dari segi makna, dari segi maknanya sama je. Cuma yang kita boleh dapat apa? Faedah lughawiyah. Ni bahasa Arab. Bila asya dia sebut asyratu ataupun asyaratu asya. Kalau khisal baca asyru khisal. Sebab apa? Asya mufrad dia apa ni? Asya mufrad dia syai'. Mufrad dia muzakkar. Jadi dia punya adat dia kena muannas. Adapun khisal dia punya mufrad dia khoslah, muannas, maka adat dia kena muzakkar, kena beza. Itu je terdapat faedah lughawiyah. Kalau bahasa kita, bahasa Melayu sama jelah. Kalau kita terjemahkan pun. Baik, apa dia yang pertama? Sunat wuduk yang pertama at-tasmiyatu. At-tasmiyah iaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah, akmalnya bismillahirrahmanirrahim. Baca bila at-tasmiyatu awwalahu, baca bismillah pada awalnya, awal wuduk. Sekurang-kurang baca wa aqalluha wa aqallut tasmiyah bismillah. Wa akmaluha, dan sempurna sekali, paling sempurna sekali, paling sempurna tasmiyah bismillahirrahmanirrahim. Tu paling sempurna tasmiyah. Maksudnya kalau dia baca bismillah, dia dah dapat dah sunnah at-tasmiyah. Cuma nak lebih lagi, lebih sempurna, maka dia baca bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tengok dalam qauluhu at-tasmiyah. Dalam tu masuk asyah lah. Qauluhu at-tasmiyah wa yusannu ta'awudhu qablaha, dan disunatkan dia ta'awudh sebelum tasmiyah. Maknanya sunat dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum dia baca bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah. Wa an yazida ba'daha, dan disunatkan bahawa dia tambah selepas tasmiyah tu, selepas bismillah tu, alhamdulillahi 'alal islam wa ni'matih, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sunat baca ni selepas dia baca tasmiyah. Wa yusannul israru biha kama yu'khadhu min kalami ba'dih, dan disunatkan israr baca pelan. Jangan duk baca kuat-kuat, baca pelan. Baca pelan dengan tasmiyah tersebut, seperti mana yang faham, yang diambil faham daripada kalam sebahagian ulama. Tengok qauluhu awwalahu. Qauluhu awwalahu. Pasal apa baca awwalahu? Dia kata apa? Qauluhu wa awwalahu zarfun litasmiyah. Jadi kita baca awwalahu, ai fi awwalihi, yakni pada awal wuduk. Bukan awal wuduk, awal basuh tangan. Afwan. Masuk ke sini dia kata awal ghusli kaffain. Wal muradu bihi awwalu ghuslu kaffain. Tapi dia zahir nak kata awal al-wudu', tapi awal wudu' tu waktu basuh tangan tu lah. Cuma dia tafsir domain kat sini awal basuh tangan tu. Awwalu ghusli al-kaffain. Jadi waktu dia basuh tangan tu, waktu tu dia baca bismillahirrahmanirrahim. Itu dia punya mulut dia baca tasmiyah. Hati dia wa yusannu an yanwiya biqalbihi sunanal wudu'i hina idzin kama taqaddama, dan disunatkan bahawa dia berniat dengan hati dia niat sunan wuduk. Maknanya mulut bismillahirrahmanirrahim, hati nawaitu sunanal wuduk. Dalam hati ni, yang ni nak tolong keluarkan lafaz, tapi dalam hati lah, nawaitu sunanal wuduk lillahi ta'ala. Dalam hati, mulut bismillahirrahmanirrahim, tangan duk basuh. Waktu tu dia disebut di sini berkumpul lah antara amal hati, lisan dan juga perbuatan anggota. Anggota dia duk basuh tangan, mulut duk baca bismillah, hati niat nawaitu sunanal wudu, tiga-tiga sekali.
hina idzin tu wa yusannu an yanwiya biqalbi sunan wudu hina idzin. Hina idz yaghsila kaffaihi, yaghsilu kaffaihi kama taqaddama. Fayajma'u fil amal, maka dihimpunkan pada amal, pada pekerjaan, iaitu baina qalbihi wa lisanihi wa jawarihihi, antara hati dia dan lisan dia dan anggota dia. Fayakunu qad syaghala qalbahu bin niyyah, maka adalah orang yang ambil wuduk tu telah menyibukkan diri dengan niat, wa lisanahu bit tasniyah, dan lisan dia dengan baca bismillah, wa a'dha'ahu bil ghusli, dan anggotanya dengan membasuh fi anin wahid, pada masa yang satu. Masa yang satu, waktu itulah dia basuh tangan, mulut dia sebut bismillah, hati dia nawai itu sunanal wudu. Macam kita dalam tasyahud tu lah, kita baca illallah. Kita baca illallah. Di dalam hati i'tiqad Allah tu tidak ada Tuhan selain, syahadu an la ilaha illallah, Allah Taala tu satu. Kita mengaku i'tiqad dalam hati kita, dan kita sebut dengan lisan kita, dan kita kita isyaratkan pula dengan jari kita, dengan anggota kita. Lepas tu tiga-tiga sekali dalam satu masa. Baik, tafriq daripada sunat wuduk baca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim secara sempurnanya. Buat masalah kalau dia tinggal bismillah. Fa in taraka tasmiyata awwalahu ata biha fi athnaihi. Maka jika tinggal ia, seseorang tu akan tasmiyah pada awalnya. Dia tinggal bismillah pada awalnya, ata biha, maka datangkan ia dengannya, dengan at-tasmiyah tu fi asna'i, pada asna, pada ketika wuduk. Pada ketika wuduk. Sini nak kata pada ketika wuduk. Selagi mana dia tak habis dalam wuduk tu, disunatkan dia baca bismillah. Walaupun dia tinggalkan basmalah tu secara sengaja. Fa in taraka tasmiyatah ay walau amdan, walaupun secara sengaja. Ini kita dikiaskan pada masalah makan dan juga minum. Makan dan minum disunatkan tak baca bismillah? Disunatkan baca bismillah. Kalau terlupa baca bismillah ketika makan, disunatkan baca juga. Disunat. Cuma beza dia apa? Beza dia dekat makan, kita dah habis makan dah. Dah habis makan semua dah ni. Disunatkan juga kita baca bismillah bila kita teringat. Tapi wuduk, kita dah habis dah wuduk, tak sunat lagi kita baca bismillah. Tak sunat lagi kita baca bismillah. Apa beza solat wuduk dengan makan? Sebab pada makan, di sini kita nak bagi syaitan muntahkan balik makanan yang dia makan. Kita nak muntahkan balik. Ni kita yakin dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi senyum ke Nabi gelak? Nak tak ingat. Inilah berkenaan dengan makan ni lah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, nak tak ingat hadis macam mana. Tapi bagi tahu dalam hadis tu mafhum dia. Seorang ni dia terlupa baca bismillah, lepas tu dia baca lalah syaitan tu muntahkan semula dia punya makanan yang dimakan. Adapun dekat wuduk tak ada lah. Jadi yang dalam bab tu dia muntahkan balik, yang ni dah habis tak ada lah. Itu beza. Beza sini disunatkan baca bismillah. Dalam bab wuduk disunatkan baca bismillah. Terlupa baca dan teringat ketika dalam wuduk, disunatkan lagi baca. Tapi bila dah habis wuduk, tak sunat dah. Adapun makan, disunatkan baca bismillah. Terlupa dan teringat ketika makan, disunatkan baca lagi. Dan bila teringat lepas habis makan pun disunatkan baca lagi. Jima' lain pula. Jima' disunatkan baca bismillah sebelum mulalah. Tapi terlupa, teringat time tengah duk mumarasah tu.
Waktu tu tak disunat dah baca bismillah. Dia tak sama. Tengok fa in taraka tasmiyah, maka jika ia tinggal ia akan tasmiyah ai walau amdan. Qauluhu ata biha ai ata bit tasmiyah aqallaha au akmalaha, maka ia datangkan dengan tasmiyah sekurang-kurang tasmiyah ataupun sempurnanya. Wa yazidu au alaiha awwalahu wa akhirahu. Ni bacaan kalau terlupa kita kena tambah yang ni. Warid dalam hadis. Wa yazidu alaiha awwalahu wa akhirahu. Ini bismillah awwalahu wa akhirahu ataupun bismillah fi awwalihi wa akhirih. Wal murad bi akhir kalau nak baca bi akhirahu pun boleh juga alal hikayah. Wal murad bi akhirih ma adal awal wal yang dikehendaki dengan bi akhirih itu selain yang pertama. Wal murad bil awal ma adal akhir pada khalal wasat. Bismillah awwalahu pada awalnya, yang ini selain daripada akhir yang masuk patu wa akhirahu selain daripada awal. Ini termasuk semua sekali masuk yang tengah. Pada khalal wasat. Macam kita dapatkan baliklah apa yang kita terlupa. Wa qauluhu fi asna'ihi, kata musannif, kata syarih fi asna'ihi, asna'il wudu ay qabla al-faragh minhu, yani sebelum habis daripada wudu, bi khilafil jima'. Kan saja nak sebut, memang ulama sebut bi khilafil jima', dengan bersalahan dengan jima'. Fa innahu in taraka tasmiyah fi awwalihi fi awwalil jima' la ya'ti biha fi asna'ihi. Dia tidak datangkan dengan tasmiyah pada ketika jima'. Li'annahu yukrahul kalam fi asna'ihi illa lihajah. Dimakruhkan kalam pada ketika itu kecuali lihajah. Li hadis Abi Hurairah, idza jama'a ahadukum ahlahu fala yanzur ila al-farji fa innahu yurisul ama wa la yubsirul kalam fa innahu yurisul khars. Wallahu a'lam. Kharas apa akhras? Akhras apa dia? Bisu ya. Akhras. Cuma masalah ulama khilaf lah. Ulama khilaf akhir wuduk tu, akhir sampai basuh kaki ke? Faham? Ingat ni. Akhir wuduk tu kata kalaulah dia tinggalkan tasmiyah pada awal dia, maka dia datang pada akhir dia. Dan kalau dia teringat selepas dia habis wuduk, maka dia tak baca ada bismillah. Kata habis wuduk tu habis daripada a'malil wudu', yakni sampai kita basuh kaki dah kira habis, ataupun habis daripada a'malil wudu' dengan tawabik dia sekali. Iaitu ada doa dan selawat semua tu. Jadi yang kata habis tu, yang kita tak payah baca tu, bila dia habis sampai basuh kaki ke ataupun habis lepas doa. Situ ada khilaf. Boleh faham kan? Tengok qauluhu fa in faragha minal wudu' lam ya'ti biha. Itu dalam syarah. Kata syarih fa in faragha minal wudu' lam ya'ti biha. Kalau dia habis daripada wudu', lam ya'ti biha, tidak datangkan lagi ia dengan tasmiyah. Maknanya tak payah baca dah. Tengok dalam hasyiah. Fa in faragha minal wudu' ay min af'alihi, iaitu daripada perbuatan wudu'. Walau baqiyad du'a ba'dahu ala ahadil qaulain irtadahu ramli. Walaupun masih berbaki doa selepas wuduk tersebut, atas salah satu daripada dua kaul yang irtadahu ramli. Yang kata ramli ni
irtadahu. Kata setujulah. Walakin nuqila 'an az-Zayyadi wasyabramalisi anna al-murad fa in faragha min tawabihi hatta dzikr ba'dahu. Fa in faragha min tawabihi hatta dzikri ba'dahu was salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa surati inna anzalna wa hadza aqrab. Ni syekh kita ni setuju ni nombor 2. Maksud kata habis itu habis daripada tawabik sekali. Sehingga kan zikir selepas wuduk, selawat atas nabi, baca surah inna anzalna. Habis daripada tu tak baru teringat bismillah, baru tak payah baca. Tapi kalau sebelum daripada tu teringat, sunat lagi baca. Di situ khilaf lah. Tengok nasihat-nasihat ni macam-macam lah, ada lupa. Ni saja nak inilah ulama ni sebut dalam ni qauluhu lam ya'ti biha ay linqidaihi, kerana habisnya wuduk, bi khilafil akli, kesalahan makan, fa innahu ya'ti biha walau ba'dal faraghi minhu. Kesalahan masalah makan, maka didatangkan sebut habis basmalah tu walaupun selepas habis daripada makan. Sebab apa? Liyataqayya asy-syaitanu ma akalahu, supaya syaitan tu muntahkan semula apa yang dia makan. Wala yalzamu min zalika tanajjusul ina, maka tidak lazim daripada yang demikian itu jadi najis bekas kita tu. Sebab jadi najis syaitan muntah. Sebab apa? Li adami tahaqquqi kauni taqayyu fihi, kerana tak tahakkuk, tak pasti pun kata syaitan muntah dalam tu. Sebut kata syaitan muntah, kan kata kita tahu pun syaitan muntah dalam tu ke ataupun luar pinggan ke, bal yumkin an yakuna kharijahu, boleh jadi dia muntah keluar luar ina. Wal gharadu idza'u syaitan, dan yang gharad tujuannya nak menyakiti syaitan, dia nak main makan, tetap bagi dia. Itu syaitan orang mukmin ni kurus. Syaitan orang mukmin yang baca bismillah ketika makan minum dia kurus. Dan orang mukmin yang masuk rumah dia semua dia baca doa. Ana syaitan kata tidak ada mabit bagi aku malam ni. Tidak ada makan minum. Berbeza syaitan orang kafir dan orang yang tidak baca bismillah. Syaitan tu gemuk. Sebab depa orang akan cukup. Sebab bila kita tak baca bismillah, dia dapat makan bersama-sama dengan kita. Dan dia dapat duduk masuk sekali rumah kita, dapat bermalam. Tu kita baca doa, kita nak masuk tandah apa semua tu kita baca doa supaya tu perlindungan daripada syaitan-syaitan ni lah, dan perlindungan daripada mata-mata syaitan ni daripada memandang kita. Wa ghuslul kaffain. Soalan kedua. Wa ghuslul kaffaini, sunat yang kedua membasuh kedua-dua tangan. Basuh tu ilal ku'ain kafain ni apa? Tapak tangan. Inilah. Basuh tu sampai ku'ain, sampai kedua pergelangan tangan. Ataupun mudah kata basuh dua tangan sampai ke pergelangan tangan. Basuh tu qablal madmadah, sebelum berkumur. Sebelum berkumur. Basuh tu sebelum berkumur. Wa yaghsiluhuma thalasan, dan dia basuh kedua-dua tangan dia sampai ke pergelangan tu, dia basuh 3 kali. In taraddada fi tuhurihima, jika dia taraddud. Apa taraddud? Nak terjemah macam dia syak lah, 50-50. Dia syak pada sucinya kedua-dua tangan dia. Basuh tangan tadi satu sunnah, dan basuh 3 kali ni kalau syak ni satu sunnah yang lain pula.
Sebab tu dalam hasyiah sebut qauluhu wa yaghsiluhuma thalasan. Hadhihi sunnatun ukhra ghairu sunnatil wudu. Ini sunnah yang lain pula selain daripada sunnah wudu. Sunnah jika nak wudu tu kita basuh 3 kali. Sunnah basuh 3 kali. Itu satu sunnah. Dan kalau kita syak, itu kita basuh 3 kali, itu satu sunnah lain pula. Kata muhasyi kita boleh berkumpul tak? Maknanya kalau dia buat salah satu tu dah memadai dah. Cukup dah. Kalau dia buat 3 kali je pun dah memadai. Tapi katalah dia nak ambil kedua-dua sunnah ni. Contoh berlaku macam mana? Satu bekas, ada satu bekas, ada air dalam tu. Lepas tu dia syak. Air kurang daripada 2 kolah. Jadi dia syak. Suci ke tak tangan aku ni? Takut tadi duk lena tadi masuk garuk. Jadi hak tu takut terpegang najis ke apa ke. Jadi dia risau. Kalau lah dia celup ni tangan dia ada najis, takut jadi air tu jadi mutanajis. Jadi dia basuh dulu tangan dia 3 kali di luar bekas. Dia tak celup dah. Dia ambil air tu, basuh 3 kali. 1, 2, 3. Lepas tu barulah dia basuh sekali lagi. Ini satu sunat yang lain pula. Boleh faham? Satu sunat yang lain pula. Sama ada dia basuh dalam ataupun dia basuh luar. Tak kira lah. Sebab yang kali kedua tu tangan dia dah bersih dah. Dan waktu tu dia tak niat lagi wuduk sunat dan air tu tidak jadi mustakmal. Baik. Sambung. Wa ghaslul kaffain ila al-ku'ain qabla al-madmadati wa yaghsiluhuma thalasan in taraddada fi tuhurihima. Ghaslul kaffain tu qabla idkhalihima al-ina al-mustamil qabla idkhalihima al-ina al-mustamila ala ma'in dunal kullatain. Sebelum dia masukkan, dia basuh ku'ain tu, sebelum dia masukkan kedua-dua ku'ain tu ada kafain tu, dia basuh kedua-dua tangan dia sampai pergelangan sebelum dia masukkan kedua-duanya di dalam bekas. Dalam bekas yang mengandungi air kurang daripada 2 kolah. Yang mengandungi air kurang daripada 2 kolah. Fa illam yaghsilhuma, kalau dia tak basuh, fa illam yaghsilhuma, kalau dia tak basuh kedua-dua tangan dia, kurihalahu ghamsuhuma fil ina, dimakruhkan baginya dia celup kedua-dua tangan tu di dalam bekas. Makruh. Kalau dia tak basuh, makruh untuk dia masukkan kedua tangan dalam bekas. Ini masalah taradud. Kalau taradud, dia ada beberapa masalah lah, kita ambil kat sini. Kalau dia taradud, nak masukkan, kalau dia taradud tangan dia ni suci ataupun tidak, jadi air tu kurang daripada 2 kolah, maka makruh untuk dia celup sebelum dia basuh 3 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, dia yakin. Ini yang kita nak baca ni. Wa in tayaqqana tuhrahuma. Dan jika dia yakin suci kedua-dua tangan dia tu, lam yukrah lahu ghamsuhuma, tidak makruh dia celup. Tidak makruh untuk dia celup kedua-dua tangan tu. Adapun kalau dia yakin tangan dia bernajis, haram untuk dia celup. Boleh, ada 3 keadaan lah. Ada 3 keadaan. Dalam apa? Dalam qauluhu in taraddada fi tuhurihima. Nampak? Qauluhu in taraddada fi tuhurihima. Fa in tayaqqana najasatahuma haruma alaihi ghamsuhuma fihi qabla ghaslihima. Maka jika ia yakin bernajis kedua-dua tangan dia tu, haram ke atasnya celup kedua-dua tangan tu di dalam bekas.
qabla ghaslihima, sebelum dia basuh kedua-dua tangan dia. Illa fi ma'in kasir ghairi musabbal, kecuali pada air yang sedikit yang bukan air musabbal, bukan air apa? Bukan air wakaf. Ha? Masuk air apa nanti? Fi ma'in kasir ghairi musabbal lima fihi minat tadammukhi bin najasah, kerana ada padanya daripada tadammukh bin najasah ni berlumur dengan najis. Haram berlumur dengan najis. Ada tai kita pergi main tai, haram. Ada darah kita main darah. Darah lembu kita pergi calik-calik kat orang, haram tu hukum dia. Sebab tu darah adalah najis, maknanya kita berlumur dengan najis dan kita menajiskan orang pula. Ambil tai lembu baling kat kawan, itu haram pekerjaan tu, sebab main dengan najis. Sebab tu haram itu masalah bak anjing itu, sentuh anjing itu. Nak sentuh apa? Sayang-sayang, nak sentuh dia najis. Dia dikira tadammukh bin najasah. Itu najis mughalazah, cuma muka dia comel sikit. Boleh main taik dia. Ada orang berak main taik pusing. Tak ada. Itu mughalazah, ini bukan mughalazah. Cuma hak ni kotak lah, bau busuk. Satu tak ni, tapi dari segi syarak itu lebih najis tu lebih apa ni, lebih besar lagi daripada najis yang dia berak sendiri. Tu najis, ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Bab mughalladhah, kenapa nama mughalladhah, nama mutawassithah, kenapa nama mukhaffafah, tu nanti kita bincang lain. Jadi dia kata sebab haram kerana ada padanya tadammukh bin najasah. Dan dia kata wa in tayaqqana tuhrahuma fasayati fi kalami syarah. Apa? Lepas tu dia kata fal ahwalu salasa. Buat kesimpulannya, al ahwal, keadaan-keadaan tu ada tiga. Wa hiya taraddud fi tuhrihima wa tayakkunun najasah wa tayakkunut taharah. Ada tiga keadaan. Ni buat kesimpulan ni lagi mudah nampak sikit. Yang pertama dia taraddud. Duk syak lah suci ke tidak. Ini apa hukum dia? Makruh. Sebelum dia basuh tangan dia dan celup dalam tu. Yang kedua dia yakin najis. Ini haram untuk dia celup sebelum dia basuh kedua tangan dia. Yang ketiga yakin najis. Yakin suci. Yang ni tak makruh. Tak makruh. Jadi ada tiga keadaan. Kemudian mana? Sebab apa ni hukum ni dapat mana ni? Tengok qauluhu fa illam yaghsilhuma. Lepas tu dia kait tadi inak tu yang ada air 2 kolah, air yang kurang ada 2 kolah. Sebab kalau air tu 2 kolah tak ada masalah. Air yang banyak tak apa. Yang dia kaitkan tu. Okey. Tengok fa illam yaghsilhuma ay salasan. Maka jika dia tidak basuh akan kedua-duanya, kedua-dua tangan dia tu 3 kali, bi allam yaghsilhuma aslan. Dengan bahasanya dia tidak basuh kedua-dua tangannya aslan, pada asal lagi, memang tak basuh langsung. Au ghasalahuma duna salas. Maksud fa illam yaghsilhuma tu, jika dia tak basuh kedua-dua tangan dia tu, dia tak basuh langsung, ataupun dia basuh tapi kurang dari 3 kali. Tak dapat, sunnah tu tak dapat. Dia kena 3 kali. Nak sunnah tu kena basuh 3 kali. Buat syadid kan nak 3 kali. Memang dalam hadis sebut 3 kali. Uish, apa dia buat sini? Baik. Kemudian mana dia? Wa qauluhu kurihalahu. Kata fa illam mana? Fa illam yaghsilhuma kurihalahu. Jadi kata fa illam yaghsilhuma tu sama ada dia tak basuh langsung ataupun dia basuh kurang dari 3 kali. Makruh.
Makruh dia nak ni. Makruh dia nak celup tangan dia. Baik. Kalau masalah taradud tadilah. Jadi kata dia kurihalahu ila akhiri ay liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana apa ni sabda Nabi SAW, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahuma thalasan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kerana Nabi kata apabila bangun salah seorang daripada kamu daripada tidurnya, maka janganlah dia celup tangan dia dalam bekas sehinggalah dia basuh tangan dia tu 3 kali. Sebut dalam hadis 3 kali. Hatta yaghsilahuma thalasan fa innahu la yadri, kerana sesungguhnya jadi fa fi quwwati ta'lil, maka sesungguhnya dia tidak tahu di mana bermalam tangannya tadi. Tangan dia pergi ikut belakang ke, pergi ikut depan ke. Ni masalah orang yang tidak selalunya tangan masuk bunyi dalam, tangan hilang. Memang ada orang okey, ada orang dia lain macam sikit. Jadi takut-takutlah. Ada najis ke apa ke. Ingat tengok balik syarah hadis ni, pada yang saya ingat ada dikatakan Rasulullah SAW sebut macam ni sebab dulu apa ni penduduk apa ni Al-Hijaz, kalau tak silap depa beristinja guna batu. Istinja ni guna air ataupun guna batu. Bukan istinja guna air, guna batu dak. Istinja guna batu. Istinja guna batu. Jadi negara depa negara yang panah. Negara yang panah. Jadi bila panah tu berpeluh. Berpeluh, jadi takut-takutlah bila waktu dia tidur tu tangan dia masuk dalam sentuh. Jadi ada kena peluh tu dengan kesan istinja tadi tu, maka Rasulullah suruh basuh tangan sebelum dia celup. Semua. Ya. Masa 3 kali dia niat 1, 2, 3. Dia sebab kalau air yang berjalan, air itu misalkan al-ma'u yajri, air itu dia mengalir ataupun berjalan, cukup kita letak, kita niat 1, 2, 3. Macam kita nak basuh apa benda apa ni najis mughalazah kan. Lepas tu ada apa ni, ada ayak laut tu dah contoh dah warna coklat dah. Tu tak perlu dah kita nak ni campur dengan tanah apa semua, cukup kita letak tu niat. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niat satu air air dengan air apa campur tanah. Sama wuduk pun tak situ. 1, 2, 3 settle. Dah basuh paip semua. 1 niat, 2, 3. Wa yu'khadhu min qawlihi fa innahu la yadri aina batat yaduhu, dan diambil faham daripada perkataan Nabi SAW, kerana sesungguhnya dia tidak tahu di mana bermalamnya tangan dia. Annal madara, bahwasanya tempat pepusing hukum tu ada taraddud fi tuhrihima, masalah pada taraddud pada sucinya kedua-dua tangan tu, la ala istiqaz minan naum. Ini ada khilaf lah ni. Adakah semata-mata apa ni bangun daripada tidur tu maka disunatkan dia basuh tangan, ataupun al-madar hukum kat situ sunat basuh tangan tu masalah dia taraddud suci tak tidak suci. Sebab apa ni sebagian ulama faham Rasulullah kata fa inna la yadri aina batat yaduhu tu, tempat masalah hukum ni adalah pada ketika taraddud tu. Ketika taraddud. Dan ulama khilaf juga, adakah masalah ni pada tidur siang saja atau pada tidur malam. Yani adakah pada tidur malam saja ataupun tidur siang sekali. Sebab perkataan batat tu bermalam. Batu Imam Ahmad bin Hanbal yang anak ingat
mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, siang pun sama juga. Cuma kebuk batak tu ghalibnya orang tidur waktu malam. Jadi tak tahu bila dia tangan dia tu waktu malam tu di mana. Siang pun sama juga. Sebab boleh jadi siang pun masuk juga. Baik. Sikit-sikit lah. Jadi ada 3 keadaan. Baik. Sunnah yang kedua, yang ketiga. Wal matmadatu, dan berkumur. Matmada yumatmidu. Matmada yumatmidu matmadatan. Ba'da ghusli kaffain. Berkumur selepas membasuh kedua tangan. Wa yahsulu, dan hasil aslu sunnah, hasal sunnah berkumur ni bi idkhalil ma'i fil fam, dengan memasukkan air ke dalam mulut, sawaun adarahu, sama ada dia adara ni dia memusing-musingkan, maksudnya dia mengkocok-kocokkan air itu dalam mulut dia, fihi fil fam, wa majjahu, dan dia luahkan semula. Majjah yang mujur ni luah. Tu dalam apa? Haid tu majjah. Satu majjah, satu percikan, satu luahan. Kalau masa ni sini majjah luah. Sama ada dia gerak, dia kocok-kocokkan air dalam mulut dia, dia luah balik amla ataupun tidak. Dengan bahasanya dia kocok-kocokkan dan dia minum, ataupun dia ataupun dia tak kocokkan. Jadi semata-mata dia memasukkan air ke dalam mulut, dapat asal sunnah berkumur. Fa in aradal akmal majjahu, kalau dia nak sempurna lagi dia luahkan, dia tak telan lah. Jadi ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, orang kata mujarradu wada'il ma' fil fam. Ini semata-mata masukkan air dalam mulut. Itu dapat dak asal sunnah. Al halatu tsaniyah, yani wada'ul ma' fil fam, batu ma'a idaratihi, serta kocokkan dia, ataupun ma'at tahrik, ataupun kita gerak-gerakkan dia. Maknanya kita masukkan dalam mulut, lepas tu kita berkumur, kita kocok-kocokkan air tersebut. Yang ketiga, ma'al mubalaghah, wada'ul ma' fil fam ma'at tahrik ataupun ma'a idaratihi wal mubalaghah. Mubalaghah tu kita bagi sampai bunyi-bunyi tu, kita nak masukkan air sampai dalam, kita mubalaghah. Tapi mubalaghah tu disunatkan pada pada orang yang tidak berpuasa. Yang berpuasa tak disunatkan mubalaghah. Berpuasa membuat mubalaghah, masuk air tertelan, batal puasa. Okey. Wal matmadatu ma'khudhu min al mad wa huwa wad'ul ma' fil fam. Maksud mad meletakkan air di dalam mulut. Walau ta'addada al famu fayanbaghi an ya'tiya fihi ma fi ta'addudil wajhi. Ni semua ada dalam masalah ni. Kalau dalam masalah wuduk dia bicarakan, kalau orang tu muka ada dua, kalau muka orang tu dua, depan dengan belakang, kalau muka tu sini ada dua, dia bahaskan semua tu lah. Kalau tangan ada dua, kaki ada dua, jadi macam mana nak basuh yang mana? Nak basuh yang dia tengok mana yang asli dan semacamnya. Dan sini pula dia sebutkan kalau berbilang-bilang fam, muka tu banyak, muka pula dah, dia punya mulut tu banyak, maka fayan bari an falau ta'addadal famu fayan bari an ya'tiya fihi ma fi ta'addudil wajhi. Sama dengan masalah ta'addudul wajah. Wajah ada banyak, sama ada kepala dia ada dua ataupun wajah dia ada dua, satu depan satu belakang.
Dia apa ada belakang buat masalah. Ha. Ni tak salah duk sebut kat orang cerita tu cerita yang penting-penting lah. Yang mana ada kaitan dengan depa ni, kita mengaji ni, kita ambil tahu benda-benda ni. Kalau jadi itu macam ni hukum dia. Maka berlakulah padanya itu apa yang pada apa ni berbilang-bilang wajah. Fa in kana asliyaini tamat madha fi kulli minhuma. Kalau dua-dua kita kata ada dua wajah, ada dua mulut, dua-dua mulut tu asli, maka dia kena berkumur tiap-tiap satulah. Fa in kana asliyaini tamat madha fi kulli minhuma. Jadi mulut ni sekali kumur, mulut ni pun sekumur. Wa in kana ahaduhuma asliyan wal akharu zaidan. Kalau salah satu ni mulut yang asli, lepas tu salah satu lagi lebih, mulut ni lebih, tak fungsi apa. Wa tamayyazal asli minaz zaid, dan ada bezalah yang asli dengan yang zaid yang lebih. Walam yusamit, dan juga walaupun dia dapat beza asli dengan yang lebih, tapi dan yang lebih itu tidak menyamai, tidak menyerupai yang asli. Tidak menyerupai yang asli, maka fal ibrah bil asli dunaz zaid. Maka ibrah kira tempat hukumnya, tempat nak berkumurnya adalah pada yang mulut yang asli, tidak pada yang zaid. Yang zaid itu tak payah. Wa in ishtabahal asli bizaid, tapi kalau serupa yang asli itu sama je dengan yang zaid tu, yang ni tamat madha fi kulli minhuma. Kalau ini kalau ishtabaha kesamaran, yang mana satu asli, yang mana satu zaid, kena kumur dua-dua. Begitu juga wa kadza in tamayyaza, dapat beza asli dengan zaid, tapi dia apa ni, dia menyerupai yang asli, sama dengan yang asli. Dia adalah di atas ciri-ciri yang asli, pun kena kumur juga dua-dua. Boleh. Sikit-sikit lah tanpa tengok-tengok lain. Ajar baca laju-laju. Dia syok macam Syiah ni, tapi lama nak masuk dalam apa. Yang dah ada, dia ada apa, asas dah, seronok . Tengok fa in aradal akmal, nanti bahas kat situ. Apalah pelan-pelan. Kedua tu mesti. Tidaklah ni. Fa in aradal akmal, maka jika ia inginkan, jika dia kehendaki akan yang sempurna lah, yang paling sempurna, majjahu. Tengok situ, yang ni muqabilun lil mahdhuf, ai hadza in aradal aqal. Jadi fa in aradal akmal ni, yang ni lawan bagi sesuatu yang mahzuf. Yang ni muqabil lil mahdhuf. Jadi seolah-olah di sana kita faham daripada perkataan ni, ada perkataan yang mahzuf. Mahzuf tu apa dia? Hadza in aradal aqal. Yang ni dia hanya masukkan air dalam mulut tanpa buat apa-apa. Tapi kalau nak akmal, masuk air dalam mulut, apa ni, sama ada dia kocokkan dan dia luahkan ataupun tidak. Itu kalau dia nak akal. Tapi kalau dia nak akmal, jadi kita faham perkataan sini ada yang mahzuf. Ai hadza in aradal aqal. Sebab tu dia kata muqabilun lil mahzuf. Baik. Wa qauluhu majjahu ai ba'da idaratihi ala jawanibi famihi. Selepas dia kocokkan, kita kata di atas apa ni, sisi tepi-tepi sudut-sudut mulut dia. Dia inilah kocokkan lah. Wa yundabu an yubaligha fil matmadah wal istinsyaq illa fi haqqi shaim. Disunatkan orang yang berwuduk tu dia mubalaghah pada matmadah, berkumur, dan juga istinsyaq. Apa istinsyaq? Idkhalul ma' fil anf, memasukkan air ke dalam hidung. Itu istinsyaq. Tu kena tahu lah tu kalimat-kalimat tu. Tolong mengaji kalimat-kalimat ni kena tahu. Jadi disunatkan mubalaghah pada berkumur dan masukkan dalam hidung, kecuali pada hak orang yang berpuasa. Fatukrahul lahu al-mubalaghatu. Dimakruhkan baginya orang yang berpuasa ni mubalaghah. Sebab apa? Khasyata ifsadis shaum. Kerana takut rosak puasa. Kerana takut merosakkan puasa.
Jadi di sini nak jawab wa innama. Ni nak buat masalah kalau orang tanyalah. Kalau orang tanya. Sebab sini kita bagi illah dia apa? Fatukrahu lahul mubalaghah. Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa tu mubalaghah. Mubalaghah kerana illah, sebab tak makruh mubalaghah kerana takut merosakkan puasa. Takut mubalaghah pada memasukkan air dalam hidung atau berkumur tadi, takut merosakkan puasa. Jadi sini istinaf bayani bayan amma yuqal. Jadi nak mula satu kalam baru, seolah nak jawab satu soalan. Nak jawab bagi satu yang kataan yang disebutkanlah. Okey, kamu kata sini makruh. Kini makruh sebab takut rosakkan rosakkan puasa. Lepas tu kenapa pasal masalah qublah, masalah cium ataupun kucup. Kucupan orang yang berpuasa, yang mana kucupan itu menggerak-gerakkan syahwat. Menggerak-gerakkan syahwat. Syahwat duk tenang kan. Dah kucup dah jadi tak tenang. Sedangkan ma'annal illah wa innama harumat qublatus shaim al-muharrikatu. Itu sifat bagi qublah. Al-muharrikatu lisyahwah ma'annal illata fi kullin qasyatu ifdasi bisaum lianna. Itu jawab dia. Dia kata hanya sahaja haram ciuman orang yang berpuasa. Ciuman tu pula yang menggerak-gerakkan syahwah. Serta sedangkan illah sebab pada tiap-tiap masalah tadi, masalah matmadah dan istinsyak tu, dan masalah di sini dua-dua illah yang sama. Ma'annal illata fi kullin ay kullin minhuma. Pada masalah puasa ni dengan masalah istinsyak dengan matmadah tadi, illah yang sama, tapi sini haram, sana makruh. Pasal apa? Ma'annal illata fi kullin khasyatu ifsadis saum. Dia nak jawab dia, li'annal mubalaghata matlubatun fil jumlah. Sebab mubalaghah tu yang tu dituntut pada jumlah. Matlubatun fil jumlah wa asliha ay aslil matmadah. Masuk pada jumlah pada sebahagian masalah. Pada sebahagian masalah dituntut tak kita mubalaghah pada matmadah. Dituntut kan, ada tempat kita dituntut mubalaghah pada matmadah. Kemudian pada masalah qublah ada tak dituntut mubalaghah pada qublah? Macam mana tu? Mubalaghah pada qublah. Jadi dia tu sebab dia li'annal mubalaghah tu dituntut fil jumlah. Ini pada sebahagian masalah pada matmadah tu, wa asliha wa aslil matmadah bi khilafil qublah, bersalahan dengan qublah. Wa li'annahu, dan lagi illah dia lagi sana makruh, sini haram. Wa li'annahu fil qublah yalzamu alaihi fitru syakhsaini bi khilafil mubalaghah. Kerana pada qublah lazim atasnya membatalkan puasa dua orang. Membatalkan puasa dua orang. Dah qublah, lepas tu buat lagi kan. Macam tu. Marah. Ingat kata-kata Syauqi apa? Mula kalam. Potong mula salam, lepas tu kalam, lepas tu apa tu? Anda tak ingat? Dah kata-kata syair tu. Dia ni lah dia ikut turutan lah. Mula salam, lepas tu kalam, lepas tu apa lagi? Lalah sekali tilam. Ada tambah lah. Tak ingat.
Tapi tu hak haram lah. Apa ni kata suami isteri. Tapi masalah dah rosak ibadat. Jadi bila dah qublah tu, maka dah naik syahwat, dua-dua naik syahwat, dua-dua naik syek. Jadi habis batal dua-dua. Wa aidan, dan juga al-mani ma'un dafiq. Mani itu adalah air yang memancut-mancut. Fala yumkinuhu man'uhu idza nazala. Maka tak boleh dia nak tegah dia apabila turun. Bahkan kalau tegah, yang ni memudaratkan. Kalau dia dapat tegahlah. Bi khilafi ma'il matmadah. Bersalahan air matmadah, fa yumkinu man'uhu bisaddi halqihi. Boleh untuk dia tegah daripada masuk dalam perut dia dengan dia tutup halq, jalan dia tu. Tapi wa ba'dhum sawwa bainahuma, sebagian ulama dia menyamakan antara kedua-duanya. Sama. Wa ba'dhum sawwa bainahuma, sebagian ulama menyamakan kedua-duanya pada kedua-dua masalah ni. Li'annahu kama tahrumul qublah inda dhannil jima' awil inzali sha'imil fardhi tahrumul mubalaghah inda dhanni sabqil ma' ila jawfihi fala farqa bainahuma fatadabbar. Sebagian ulama kata hak ni makruh, hak ni haram. Sebagian ulama kata dua-dua haram. Seperti mana haram qublah, haram berkucuk ketika zon kata bakal berlaku jima', ataupun zon sangka akan turun air mani. Bagi orang yang puasa fardu, haram juga mubalaghah ketika zon air akan masuk ke dalam rongga dia. Tidak ada beza. Baik, wal istinsyaq. Istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyaq tu bila? Wal istinsyaqu ba'dal matmadati. Istinsyaq selepas berkumur. Wa yahsulu aslu sunnati fihi, dan hasil asal sunnah fihi fil istinsyaq ni bi idkhalil ma' fil anfi, dengan memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan air dalam hidung dapat asal sunnah. Sawa'un jazabahu, sama ada dia menarik ke atas, jazaba ni majzub. Sama ada dia jazabahu, dia tarik, menarikkan air itu binafsihi, dengan nafas, binafasihi bukan binafsihi, dengan nafas dia masuk, tarik, ila khayashimihi, dia tarik air itu kepada batang hidung dia, wa nasarahu, dan dia nasar tu dia keluarkan. Istinsyaq idkhalul ma', memasukkan air dalam hidung. Istinsar ikhrajul ma' minan anf. Istinsar mengeluarkan air daripada hidung. Istinsyaq memasukkan, istinsar mengeluarkan. Wa nasarahu, sama ada dia tarik naik sampai ke atas sampai batang hidung dia, atau dan dia keluarkan, wa nasarahu amla, ataupun tak. Masuk terus. Okey. Tapi dia kata syarah lagi, fa in aradal akmal nasarahu, dan kalau maka jika ia inginkan yang paling sempurna, nasarahu, dia keluarkan air daripada hidung, dia keluarkan semula. Dan di sisi kata Syekh kita Al-Bajuri, al-istinsyaq afdal min al-matmadah. Taib limadha? Kenapa istinsyaq lebih afdal daripada matmadah? Tengok, wal istinsyaq qaulu wal istinsyaq ma'khudh minan nashq wa huwa syammul ma'. Ambil daripada perkataan nashq, maksud dia syammul ma' itu cium air. Wa huwa afdal minal matmadah. Sebab apa? Li'anna abasaw min a'immatina, kerana abasaw daripada a'immah kita,
qala bi wujubil istinsyaq dunal matmadah. Dia kata wajib istinsyaq tidak berkumur. Maknanya istinsyaq wajib, matmadah dah. Duna al-matmadah ay duna wujubil matmadah wa huma wajiban indal Imam Ahmad rahimahumullah. Dan dia wajib dan kedua-dua ni wajib di sisi Imam Ahmad. Maknanya sisi Imam Ahmad wajib berkumur dan wajib masukkan air ke dalam hidung. Wa mahallul matmadah afdalu min mahal istinsyaq li'annahu, dan tempat matmadah tu, mulut tu lah, tempat berkumur tu lebih afdal daripada tempat istinsyaq, iaitu hidung. Sebab apa? Li'annahu mahallul zikri wal qiraah wa nahwihima. Kerana mulut tu tempat zikir, tempat baca dan sebagainya, tempat nasihat. Tak ada orang nasihat pakai hidung. Orang ejek pakai hidung dah. Baik. Lepas tu fa in aradal akmal, tengok situ ada faedah sikit kita boleh ambil. Kalau dia nak yang sempurna, hadza illam yuridil akmal. Fa in aradal akmal, betul apa dia? Tak, fa in aradal akmal dalam Syiah. Dah fa in aradal akmal wa qawluhu fa in aradal akmal ramahu yurid al akmal itu taqiyah. Okey, tak apa. Wa qawluhu nasaru ay ba'da jadbihi wa yusannu an yastansira bi an wa yusannu an yastansira, disunatkan bahawa dia yastansira, mana dikeluarkan air daripada hidung dia, bi an yukhrija ma fi anfihi min ma'in wa adha, dengan maksudnya dikeluarkan apa di dalam hidungnya daripada air dan juga cemar-cemar, kotoran-kotoran itulah, tak hidung ke apa ke semua ke diambil itu. Sebab kat Sudan ni kena perlulah, maknanya sebab kita apa ni duk tambah kalau orang selesema dan sebagainya, dia duk nafas tu kan banyak apa ni rubal-rubal tu. Kalau dia masukkan tu, dia keluarkan, dia tengok inguh-inguh dia tu penuh pasir. Penuh pasir. Jadi kalau dia duk biar, dia naik mana masuk dalam. Jadi dia kena selalu bersihkanlah. Cuma jaga, orang kata kena jaga dari segi adab tu. Bila kita bersihkan, jangan tinggal kat sinki tu. Ni setengah-setengah orang ni buat dia tinggal kat sinki tu. Baguslah nak buang kotoran tu, tapi kotoran kat tu dia tak buang. Kadang-kadang orang nak meludah ke apa ke kahak ke, bagilah masuk dalam lubang tu. Tu nak najak tak? Baik. Li khabari Muslim, kerana khabar Muslim. Ini kerana khabar hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ma minkum min ahadin yatamatmadu summa yastanshiqu fayastansiru illa kharajat khataya wajhihi wa khayashimihi. Tidaklah daripada kamu tidaklah seorang daripada kamu berkumur-kumur ia, kemudian dia memasukkan air ke dalam hidung, lalu dia keluarkan semula, kecuali tidak ada seorang daripada kamu dia buat macam tu, kecuali kharajat khataya wajhihi, kecuali gugurlah, yakni keluar, yakni gugurlah kesalahan-kesalahan, iaitu dosa-dosa wajahnya dan juga khayashimihi, hidung dia. Apa yang dimaksudkan dengan kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa wajah dan hidung? Wal murad bi khataya wajhihi wa khayashimihi as-saghair, iaitu dosa-dosa kecil, kal istimta' bil uzunain lil muharram. Kan lil muharram kalau kira haram. Iaitu dosa-dosa kecil seperti mendengar dengan dua telinga dia kepada perkara yang haram. Dengar umpatan, dengar apa ni, suara-suara yang tak boleh, yang haram yang boleh menaikkan syahwat perempuan apa semua tu, lagu-lagu yang haram dan sebagainya, duduk dengar. Jadi boleh tu dosa telinga. Wa kasyam miraihati imra'atin ajnabiyah, dan seperti mencium bau-bauan wanita ajnabi.
Itu pun haram. Dah bau, oi wangi ya. Bau lagi. Awal tu tak apa dah terbau. Itu masalah agak. Tuan nak cukup bencilah kalau lalu sebahagian perempuan Sudan ni pakai dah, masya-Allah. 50 meter tu rasa bau lagi lah. Itu lalu kita kat sini, dia kat tengah tu dah bau. Kuat bau dia. Sebotol sekali pakai. Tak apalah, yang tu kesalahan dia. Kesalahan kita ni bau. Dan ni kita pergi bau lagi. Letak dah salah. Kita pergi bau lagi. Khon sedapnya. Lagi nak bawa kepada bawa tengok pada orang dia pula, si pemakai. Atau orang yang perempuan pun satulah masalah dia. Kadang-kadang duk pakai wangi-wangi. Perempuan pakai cukup sekadar untuk diri dia bau. Perempuan. Kat rumah tak apa, pakai minyak wangi. Kat rumah tak payah pakai baju. Pakai minyak wangi. Senang. Ni kat luar wangi, kat dalam rumah busuk. Jadi kena hak betulnya macam Rasulullah sebut dah, minyak wangi laki-laki tu apa ingat Syama'an, minyak wangi laki-laki yang keras apa? Keras. Dia cair. Lembut warnanya, maknanya yang warna dia tak terang lah. Dan bau dia kuat. Adapun perempuan warna terang, pekat, tapi bau dia lembut. Boleh lah. Bahaya. Pakai bau yang keras, takut ada lain yang keras. Komen. Lepas tu dia kata lagi, fa illam tu jadi saghair, maka jika tidak didapati saghair, dosa-dosa kecil tak ada. Jadi baguslah tak ada dosa-dosa kecil. Huttat minal kaba'ir, digugurkan daripada dosa-dosa besar. Maksudnya hapuskan dosa-dosa kecil ya, tapi dosa kecil tak ada. Hapuskan dosa-dosa besar. Wa yusannu an yakuna dzalika bi usbu'ihi al-khinsir min yadihi al-yusra, dan disunatkan yang demikian ni istinsyak ni, dia nak keluarkan azar semua tu dengan jari kelingking dia. Min yadihi al-yusra. Baik. Mana? Illa kharajat. Wa. Illa kharat. Coba kharat juga. Ada bagi tahu tak hadis tu ni dalam mana? Muslim tak dalam dia punya ni. Apa nombor kan sebut? Ada. Kau nanti cari balik tengok. Semua kharat lah. Hadis. Illa kharajat ke kharat. Kharat tu nak jatuh kan. Jatuh gugur dekat lah masuk dia. Cuma nak tahu lah kita nak tahqiqkan lafaz hadis tu kharat ke kharajat. Itu kita kena tengok ni balik dalam Sahih Muslim, kita pergi ke masdar dia. Kharajat aja tu. Kharat juga. Masuk sama lah, masuk kharat tu gugur juga. Tapi nak tahu lafaz yang betul dia.
Tak ada kharajat. Faham tak ada? Tak. Tak. Tak okey. Warna kitab kuning. Tulis wa fi nuskhatin apa ni? Anak lah nak tulis. Ni. Esok. Kamu boleh agak tulis apa carian. Khawatir. Khawatir. Ish. Baik. Lah ni dia nak habis dah. Sekarang ni dia nak terangkan cara yang paling afdal dalam madmadah. Kita duk tahu satu je. Dia ada 6 cara. Dan cara yang kita buat tu bukan yang paling afdal, tapi dia paling bersih, paling anzaf. Cara kita buat apa? Kita akan kumuk 3 kali. 2, 3. Kebanyakan kita. Lepas tu baru kita masukkan air dalam hidung 3 kali. Nak baca 6 ke baca 1 lah. Tak mau baca terus? Baca autah dalam syarah. Okey. Wal jam'u, baik, kata syarah, wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi bi salasi ghurafin yatamadmadu min kullin minha thumma yastanshiqu afdalu minal fasli bainahuma. Dia ada 2 cara. Ada wasal, ada fasal. Dalam witir pun ada fasal, ada wasal. Sini pun ada fasal, ada wasal. Kita tengok tak apa, kita tengok yang ni dulu. Apa cara wasal? Cara apa ni, jamak dengan wasal lah sebut sini. Hubung. Sini sebut al-jam'u dan juga al-faslu. Okey. Tengok dalam tengok dalam hasiah dulu. Qauluhu wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaq. Wa dhabitul jam'i an yajma'a bainal madmadati wal istinsyaqi bi gharfatin. Bi gharfatin. Dhabit jamak ni bahawasanya dihimpunkan antara madmadah, berkumur, dan masukkan dalam hidung dengan satu apa? Cedokan. Dengan satu gharfah, satu cedokan air. Kalau apa ni fasal, dia asing. Maknanya dengan cedokan yang sama, dengan cedokan itulah dia berkumur, dan cedokan yang sama dia masukkan air dalam hidung. Yang paling afdal yang syarah sebut, iaitu dia berkumur dan juga istinsyaq, madmadah dan istinsyaq dengan 3 kali cebokan ataupun cedokan, dengan 3 kali cedok. Buat macam mana? Ambil 1 kali cedok, dan dengan 1 kali cedok tu dia akan berkumur sekali dan juga masukkan air dalam hidung sekali. 3 kali semua. 1 kali kumur, buang. Ada lebih, dia masukkan air dalam hidung. Ambil 1 lagi, kumur, buang, masukkan air dalam hidung. Ambil sekali lagi, kali ketiga, kumur, buang, masukkan air dalam hidung. Cukup. Jadi dia dah kumur 3 kali, masukkan air dalam hidung 3 kali. Dengan 3 kali cedok. Baik. Itu yang paling afdal. Lepas tu dia sebut dalam, masuk balik dalam hasiah, wal jam'u bainal madmadah wal istinsyaq. Wa dhabitul jam'i an yajma'a bainal madmadati wal istinsyaqi bi ghurfatin. Wa fihi salasu kaifiyat. Pada jamak ni ada 3 kaifiyat, 3 cara. Al-ula, al-kaifiyatul ula, an yatamadmada
wa yastanshiqa bisalasi ghurafin yatamatmadu min kullin minha, dengan tiga kali summa yastanshiqu wa hiya allati, ni sebut syarih sebut yatamatmadu min kullin minha summa yastanshiqu wa hiya allati iktasara 'alaiha syarih li annaha al-afdal. Ini yang syarih sebut sebab dia afdal. Yang kedua, as-saniyatu al-kaifiyatu saniyah an yatamatmada wa yastanshiqa bi ghurfatin yatamatmadu minha thalathan summa yastanshiqu minha. Boleh. Dia ambil satu cedok kan. Dengan satu cedok tu dia akan kumuk tu 3 kali. 1, 2, 3 dan lebih tu dia akan masukkan dalam hidung 3 kali. Kita nisbah kita orang Malaysia ni payah lah, kecil je tangan. Kalau orang Sudan kan dia punya apa? Sensorik. Tangan besar. Boleh sekali ya, satu kali cedok. Tapi dengan satu kali cedok tu dia akan kumuk dulu 3 kali dan dia akan masukkan, lepas habis kumuk 3 kali dan dia akan masukkan air dalam hidung 3 kali. Dikira sebagai jamak juga. Sebab dengan cedokan yang sama dia akan masukkan air dalam hidung. Wa kadzalika saniyah. Mana dia ni? Wa kadzalika sadisah, begitu juga kaifiat yang ketiga. An yatamatmada wa yastanshiqa bi ghurfatin yatamatmadu minha marratan summa yastanshiqu minha marratan wa hakadha. Sama macam tadi, sekali cedok. Cuma yang ni sekali cedok, kumuk sekali, masuk air dalam hidung sekali. Kumuk sekali, masuk air dalam hidung sekali. Kumuk sekali lagi, masuk air dalam hidung sekali. Settle. Beza dengan kedua apa tadi? Yang kedua dia akan kumuk dulu 3 kali habis, baru dia masukkan air dalam hidung. Yang ni tak, kumuk, masukkan air dalam hidung. Kumuk, masukkan air hidung. Kumuk, masukkan air dalam hidung dengan sekali cedok. Dapat beza? Okey. Mana yang afdal? Afdalnya jamak lah. Qauluhu afdal minal fasli wa dhabituhu dhabitul fasli alla yajma'a bainal madmadati wal istinsyaq bi gharfatin. Dia tidak himpunkan antara madmadah dan istinsyak tu dengan sekali cedok. Dan padanya 3 cara juga. Al-ula an yatamatmada wa yastanshiqa bi gharfataini. Dia yatamatmad dan juga masukkan dalam hidung dengan 2 kali cedok. Yatamatmadu minal ula salasan summa yastanshiqu minas thaniyah salasan. 1 kali cedok dia kumuk 3 kali. Sekali, 2, 3. Habis. Cedok sekali lagi. Yang cedokan yang kedua dimasukkan air dalam hidung 3 kali. Jadi ada cerai tak? Dia kumpul tak? Kumuk dengan istinsyak tu dengan 1 cedok? Tak kumpul kan? Dia kalau tak kumpul dinamakan fasal. Yang kedua, kaifiat yang kedua, as-saniyah an yatamatmada wa yastanshiqa bi sitti ghurafat. Yang kedua ni dia berkumur dan istinsyak dengan 6 kali cedok. Wa yatamatmadu bi wahidah summa yastanshiqu bi ukhra. Kumuk sekali. Yang pertama dia kumuk. Yang kedua masukkan yang hidung. Yang ketiga kumuk. Yang keempat masukkan yang hidung. Yang kelima kumuk. Yang keenam masukkan yang hidung. Boleh. Ni yang kedua. Cara yang ketiga, ni cara ana sebut tadi awal-awal tadi, yang kita ramai orang kita duk buat. Wa hakadha salisah an yatamatmada wa yastanshiqa bi sitti ghurafat. Yatamatmadu bi salasil mutawaliyah. 3 kali, kumuk sekali, kumuk 2 kali, kumuk 3 kali. Ada dengan 3 kali cedok. Lepas tu cedok lagi 3 kali dalam hidung pula. Summa yastanshiqu kadzalika wa hadhihi adhafuha. Ni kita duk buat. Wa hadhihi kita lah kot lah. Kita tu ana lah. Wa hadhihi adhafuha. Memang duk buat selalu. Punya yang paling dhaif sekali. Wa anzafuha, dan dia paling bersih. Dia paling
ni dan dia paling bersih, paling dhaif sekali dan paling bersih. Betul lah wasal. Wa'lam anna kaifiyatil jam'i wa yusammal wasla afdalu min kaifiyatil fasli. Wa afdalu kaifiyatil jam'i jam'uha bi salasi ghurafin yatamadmalu summa yatashakkan. Yang tadilah, tak apalah itu. Boleh. Soal? Tambahan? Yang ke berapa ni? Wa mashu jami'ir ra'si. Bismillah. Kok ah? Kang sejuk. Ni macam mana? Masih la yuqtadu bihi. Siapa minggu depan cuma nak abang lah, nak baca lama sikit. Memang nak baca lama sikit. Dan siapa nak masuk-masuklah. Kalau boleh nak baca yang ni, nak baca lama sikit. Sebab hari Ahad lah apa ni memang fizi dulu. Penat sikit lah. Hari Ahad kalau kelas ada kelas syekh. Ada kelas syekh. Sebab ni nak akan buat hari tak ada kelas. Tak ada kelas malam-malam biasa kita buat tu. Maknanya tak ada kelas budur. Maka hari Ahad tu nak letak ni. Ni saya baca dengan Azimi. Jadi terus sambung sini. Jadi siapa agak-agak boleh tahammul, silakanlah. Tak pasal siapa-siapa. Dan hari Jumaat kelas Wasallallahu alaihi wasallam Qatrun Nada. Hari Jumaat tu Qatrun Nada. Lepas kelas. Sebab Jumaat tu tak ada kelas ni. Kita kelas malam tu dia tak ada. Kita buat 2 hari cuti kan. Jadi nak masukkan, kalau tidak duk buat sepagi. Tapi cuma pagi ni dah apa ni sahabat kita ada kelas pagi. Jadi tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat pagi. Jadi kita pindahkan ke malam. Duk tengok-tengok waktu tu, pindahkan waktu yang tak ada. Sebab tu kata tu, siapa yang nak masuk, masuklah. Siapa yang tak mau masuk pun tak ada masalah. Cuma akan lama sikit dan kita akan tengok masalah-masalah dalam ni. Cuma perbahasan dia agak luas lah sedikit. Hari ni tak apalah, cukup sekat ni. Kalau nak ingat nak baca sampai habis bab ni. Satu kalau boleh satu hari tu satu pasal. Malam mau sikit. Nak baca pendek boleh ambil syarah lah. Tuan pun kena baca sendiri lah. Cukup ni wa mashu jami'i ra'si ni yang keberapa dah ni? Kita dah ambil tasmiyah, wasul kafain, madmadah, istinsyaq. 4 baru ambil. Ini masalah nanti kalau mau sikit. Nak habiskan masalah sapu. Masalah orang pakai sorban, dia sapu sikit, lepas tu nak sapu semua kepala dan sebagainya. Jadi rujuk balik kitab-kitab apa yang dah baca tu dalam apa Wasallallahu alaihi wasallam yang dah baca apa Safinah tu ada baca dah sikit kan. Itu sangat-sangat membantulah sebenarnya Safinah tu. Antara syarah yang bagus. Ringkas, tak ada payah-payah. Tak sebut khilaf-khilaf banyak apa semua. Cuma kadang sebut ada sikit tentang Ibn Hajar dan juga Imam Romli. Jadi dia tahu dah untuk mubtadi'in. Lepas tu masuk dalam ni akan ada lebih luas lagi lah. Nak masuk luas lagi kena tinggi lah. Tapi biar boleh ni dulu sedap dah. Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana